Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Pada hari ini, saya akan melakukan pembentangan tugasan 3 bagi subjek BMMB 1134, iaitu keterampilan berbahasa. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah halangan dan isu komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Saya nama diberi Muhammad Ishraf bin Muhammad Syukri, kelas Bahasa Melayu A, program persediaan ijazah sarjana muda perguruan, ambilan Jun 2023. Angka giliran saya ialah 2023 2323 10013. Nama pensyarah ialah Encik Muhammad Nizam bin Hamid. Saya merupakan pelajar Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Perlis. Ini adalah isi kandungan dalam pembentangan saya pada hari ini, iaitu penghargaan, divisi keterampilan berbahasa, halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa, isu dalam keterampilan berbahasa, dan akhir sekali ialah rumusan. Saya bersyukur kehadrat Ilahi, dengan limpah kurnianya dapat saya menyiapkan tugasan itu, iaitu tugasan 3, dengan tempoh masa yang telah ditetapkan. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Nizam bin Hamid selaku pensyarah yang memberikan banyak tunjuk ajar dan pertolongan sepanjang tugasan ini dijalankan. Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rakan-rakan yang sentiasa memberikan semangat secara langsung ataupun tidak langsung kepada saya sepanjang saya menjalankan tugasan ini. Sekian, terima kasih. Sebelum kita pergi ke lebih lanjut, mari kita melihat definisi keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa merupakan kemampuan ataupun kecekapan dalam menggunakan bahasa yang merangkumi aspek mendengar ataupun menyemak, berbicara, membaca dan juga menulis. Keterampilan berbahasa terbagi kepada dua, iaitu secara lisan ataupun tulisan. Aspek lisan dalam menyemak dan berbicara, manakala dari segi tulisan pula adalah membaca dan menulis. Berdasarkan Kamus Dewan edisi keempat 2017, bahasa adalah sistem bunyi suara yang kerap dijadikan alat perhubungan dalam kalangan masyarakat untuk berkomunikasi. Akhir sekali, bahasa merupakan medium utama kepada proses komunikasi bersama orang lain dan sebagai sebuah alat utama untuk mengenali identiti individu melalui komunikasi sekiranya adanya bahasa. Mari kita melihat tentang halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Komunikasi adalah perkara yang tidak asing lagi dalam kehidupan harian untuk berinteraksi bersama orang lain. Komunikasi berkesan adalah komunikasi yang punya respon daripada penerima melalui perbincangan ataupun bertukar idea serta sebagainya. Halangan semasa berkomunikasi menyebabkan mesej yang disampaikan adalah tidak jelas dan sukar difahami oleh penerima. Namun, terdapat pelbagai halangan yang menjadi penghalang komunikasi dalam keterampilan berbahasa. Antara halangan komunikasi dalam keterampilan berbahasa terdapat 6, iaitu yang pertama adalah maklum balas, komunikasi sahala. Ketiga, gangguan saraf penerima. Keempat, penyampaian menerusi saluran kedua. Yang kelima, gangguan emosi. Dan akhir sekali ialah gangguan luaran. Halangan pertama adalah halangan maklum balas. Maklum balas merupakan satu respon penerima kepada penghantar bagi memaklumkan bagaimana mesej diterima. Maklum balas juga dikenali
sebagai pemboleh ubah kritikal untuk pemerolehan kemahiran ataupun ditakrifkan sebagai sebarang maklumat deria yang berkaitan dengan tindak balas dan pergerakan. Halangan dalam maklum balas adalah yang pertama, penerima tidak mengemukakan soalan kepada pengantar, tiada reaksi bukan lisan terlihat, penerima tidak faham soalan yang diajukan, dan akhir sekali adalah memberi maklumat yang tidak jelas dan tergantung, menyebabkan penerima maklumat sukar memahami. Halangan yang kedua adalah halangan komunikasi sahala. Komunikasi sahala merujuk kepada maklum proses penyampaian maklumat, idea yang dilakukan seseorang tanpa sebarang respon daripada pendengar ataupun audiens. Komunikasi sahala adalah komunikasi yang tidak mengharapkan maklum balas daripada penerima. Contohnya, komunikasi sahala adalah seseorang yang memberikan syarahan, pidato dan audiens hanya menerima tanpa memberikan respon. Antara halangan yang terdapat dalam komunikasi sahala adalah pengantar hanya berkomunikasi dengan dirinya sendiri, penggunaan masa yang terhad, tiada maklum balas dan komunikasi, dan akhir sekali halangannya adalah penyampai tidak tahu penerima memahami ucapan ataupun yang disampaikan kerana tiada respon yang diberikan oleh audiens terhadap mesej yang disampaikan oleh orang itu sendiri, menyebabkan penyampai tidak tahu mereka ini memahami ataupun tidak mesej yang disampaikan. Halangan yang ketiga adalah halangan gangguan saraf penerima. Apakah itu gangguan saraf penerima? Gangguan saraf penerima merupakan masalah dalaman yang boleh menyukarkan proses komunikasi berlaku dengan baik. Gangguan saraf penerima ini merujuk kepada gangguan psikologi. Contohnya, gangguan saraf penerima seperti mereka ini adalah bisu, pekak dan sebagainya yang sukar memahami mesej yang disampaikan. Antara halangan yang didapati dalam gangguan saraf penerima ialah seseorang penerima mengalami masalah dalam memahami maklumat yang disampaikan, seperti mereka tidak tahu apa yang mereka cuba menyampaikan. Yang kedua, adanya masalah pendengaran ataupun pekak dan percakapan, iaitu bisu, yang mengganggu mereka memahami mesej yang disampaikan. Yang ketiga adalah maklumat yang disampaikan akan sukar dibalas oleh penerima kerana maklumat tidak difahami. Ia menyukarkan komunikasi dua hala dan tiada respon yang mampu dibuat oleh penerima kerana mereka sukar memahami kerana mereka mengalami masalah pendengaran dan juga percakapan serta sebagainya. Halangan yang keempat dalam komunikasi dalam keterampilan berbahasa adalah halangan penyampaian menerusi saluran kedua. Apakah itu penyampaian menerusi saluran kedua? Teknologi yang semakin canggih ini menyebabkan masyarakat beralih untuk berkomunikasi melalui pelbagai platform di dalam media sosial. Penyalahkegunaan medium teknologi maklumat dan komunikasi dalam menyebarkan mesej yang ringkas dan kurang tepat akan menyebabkan berlakunya salah tafsir daripada pihak penerima. Antara halangan dalam penyampaian menerusi saluran kedua adalah mesej yang disampaikan kurang jelas dan tidak mengikut apa yang diinginkan oleh pengirim. Contohnya, kita nak bagi tahu benda lain tapi orang lain memahami dengan perkara yang lain. Yang kedua adalah berlakunya penyampaian mesej secara
menokok tambah mesej yang ingin disampaikan sehingga berlakunya salah faham. Contohnya, apa yang kita sampaikan kepada orang lain, tetapi orang kedua itu cuba menambahkan segala maklumat sehingga mereka salah faham dan menyebabnya berlakunya pergaduhan. Yang ketiga adalah penerima kurang faham dan salah mentafsirkan mesej yang disampaikan kerana mereka tidak memahami maklumat yang dijelaskan, kerana orang kedua ataupun media sosial ini mentafsirkan maklumat itu dengan salah, menyebabkan mereka sukar memahami. Halangan yang kelima adalah gangguan emosi. Dalam berkomunikasi, tidak kira secara bersemuka ataupun menggunakan media sosial, teknologi, emosi memainkan peranan penting dalam menyampaikan sesuatu perkara ataupun mesej. Gangguan emosi ini berlaku kerana penerima menerima mesej berdasarkan apa yang dilihat dan didengar mengikut perasaan, keperluan dan kehendak. Contohnya, kita menerima sesuatu mesej melalui perasaan yang tidak terkawal. Contohnya dalam keadaan marah, sedih, menyebabkan kita memahami perkara itu dengan cara yang berbeza. Halangannya ialah penerima sukar menyampaikan mesej melalui emosi ketika sedih, gembira, marah dan sebagainya. Gangguan ketika berucap cenderung untuk menyebabkan penerima sukar memahami mesej. Yang ketiga adalah perasaan gemuruh juga dan gementar mengganggu keberkesanan komunikasi. Dan akhir sekali adalah maklumat yang disampaikan mengakibatkan penerima sukar menerima dan meragui mesej yang disampaikan. Halangan yang terakhir adalah halangan gangguan luaran. Gangguan luaran merujuk kepada gangguan fizikal yang mengganggu proses komunikasi. Ia merujuk kepada halangan yang berada di luar kawalan penerima maklumat, seperti penggunaan saluran komunikasi yang tidak sesuai dan bunyi bising ataupun bunyi yang lain, serta gangguan lain yang wujud dalam persekitarannya. Halangannya dalam gangguan luaran adalah bunyi bising menyebabkan penerima tidak menerima dan mendengar mesej daripada pengirim dengan baik. Malah, komunikasi berkesan juga sukar dibentuk kerana berlakunya gangguan semasa penyampaian mesej. Dan akhir sekali, sebagai contohnya, bunyi bising daripada kenderaan menyebabkan penerima sukar memahami mesej yang disampaikan. Contohnya, apabila mereka berada di jalan raya ataupun berada di tepi-tepi jalan. Seterusnya, kita pergi kepada isu dalam keterampilan berbahasa. Pada era globalisasi ini, isu dalam keterampilan berbahasa merupakan isu yang besar implikasinya kerana ia dapat menjejaskan hubungan komunikasi. Antara isu yang terdapat dalam keterampilan berbahasa adalah isu bahasa, isu budaya serta isu media sosial. Isu dalam keterampilan berbahasa terbagi kepada tiga, iaitu isu bahasa, isu budaya dan isu media sosial. Mari kita lihat dahulu apa itu isu bahasa. Penggunaan bahasa merupakan aspek yang penting dalam komunikasi. Penggunaan bahasa yang salah dalam berkomunikasi seperti menyinggung perasaan orang dan salah faham akan berlaku. Malah isu bahasa seperti penggunaan kata-kata kesat dalam menegur sesuatu pihak. Penggunaan bahasa rojak yang mencemarkan bahasa ibunda, iaitu bahasa Melayu. Kerana masyarakat pada hari ini banyak menggunakan bahasa rojak dalam berkomunikasi. Kerana bagi mereka, penggunaan bahasa rojak merupakan bahasa yang mudah difahami antara mereka sendiri. Akhir sekali, dalam isu bahasa, penggunaan bahasa yang berbeza dengan pendengar akan menyebabkan tidak berlakunya komunikasi antara pengucap dan juga
pendengar. Contohnya, seseorang individu itu menggunakan bahasa Melayu, salah seorang lagi bahasa Inggeris. Dan mereka kedua ini sukar memahami apa yang disampaikan oleh individu tersebut, menyebabkan komunikasi berkesan itu sukar dibentuk. Isu yang kedua dalam isu keterampilan berbahasa adalah isu budaya. Malaysia mempunyai pelbagai bangsa dan kaum, maka pelbagai bahasa akan digunakan di dalam negara ini. Perbezaan pemahaman dan budaya ini menjadi isu dalam berkomunikasi. Budaya dalam komunikasi seperti mengagungkan bahasa Inggeris berbanding bahasa ibunda merupakan budaya pada hari ini, kerana sebahagian masyarakat di Malaysia lebih mementingkan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu ataupun bahasa ibunda. Malah, perbezaan budaya mempengaruhi cara seseorang berfikir bagi memahami dan mentafsir sesuatu maklumat ataupun info yang dapat mereka dapati dalam berkomunikasi. Malah, penggunaan idea dialek negeri dalam berkomunikasi dan bersosial dapat menimbulkan salah faham antara pendengar kerana dialek negeri sukar difahami oleh semua orang. Hari ini demikian kerana setiap negeri mempunyai dialek masing-masing dan ia menyukarkan komunikasi sekiranya dua individu tersebut melakukan dialek yang berbeza menyebabkan mereka sukar memahami apa yang disampaikan. Akhir sekali ialah isu media sosial. Media sosial terkenal dengan sifatnya iaitu kaya dengan maklumat. Isu media sosial menjadi kebimbangan dalam keterampilan berbahasa. Komunikasi dalam media sosial dapat melanggarkan aspek keterampilan berbahasa seseorang dengan menggunakan bahasa yang salah dan gaya penyampaian yang tidak betul. Sebagai contohnya, penggunaan bahasa yang salah di dalam media sosial seperti penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada masa yang sama. Contohnya, cuba try test makanan itu. Misalnya, jelaslah bahawa aspek keterampilan berbahasa amat penting dimiliki oleh semua orang semasa berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, kita tidak lari dengan menghadapi halangan semasa melakukan komunikasi ini. Penggunaan bahasa yang betul semasa bertutur harus dijaga dan dikawal supaya tidak berlaku masalah bersama orang lain seperti menyinggung perasaan ataupun mengkritik, mengeji orang tersebut. Semua pihak haruslah berganding bahu dalam menangani isu-isu dalam keterampilan berbahasa, iaitu isu bahasa, media sosial dan budaya, agar kita dapat berkomunikasi dengan baik dan teratur. Itu sahaja pembentangan oleh saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.